walakin ma daurul ilm, walakin ma daurul qalam. Dia kata a'lamu anna, saya tahu. Nah, I know that. Jadi bahasa Arab, nah, bila kita buat perbandingan dengan bahasa Inggeris, bahasa Inggeris kata apa? I know, nah, that. Jadi I know ni ada sebab apa dia? A'lamu. Nah, I know ni fi'il mudhari' kan? Present tense. Maka gunalah a'lamu ni fi'il mudhari'. Okey. Jadi kalau bahasa Inggeris di dua patah, Arab sepatah saja. That ni Arab sebut anna. Okey. Sebab itu kadang-kadang kita terjemah anna tu bahawa. Okey. Kadang-kadang orang tambah lagi bahawasanya, bolehlah kata masalah. Jadi a'lamu anna al-qira'ata dibaca ta sebab apa? Sebab anna. Al-qira'ata menjadi ismu anna mansub. Hiya wasilatuna ila al-ilmi. Dia merupakan wasilah, alat untuk mendapatkan ilmu wal ma'rifah dan pengetahuan. Nah, fa biwasitatiha, dan dengannya, dengan al-qiraah itu, na'riful madiyah, kita tahu perkara yang telah berlalu. Nah, al-madiyah. Jadi kalau orang tu malah baca, tak ada benda. Kena tipulah kita. Ya. Jadi kalau orang nak kelentong, kita pun angguk saja. Sebab apa? Sebab kita kurang membaca. Sebab sekarang ni dalam YouTube banyak orang-orang, ustaz-ustaz yang memutabalikkan fakta. Termasuklah gerakan dipanggil Al-Wahabiyah As-Salafiyah, terutamanya di Indonesia, dan telah menular di Malaysia. Jadi mereka telah memutabalikkan fakta banyak. Jadi kalau kita baca semua yang asal yang betul, kita dapati memang banyak fakta yang salah. Okey. Baik. Jadi wa tarikh al-ajdad, dan kita tahu sejarah al-ajdad ni apa dia? Jaddun. Jaddun ni datuk dah. Jaddatun muannas. Jaddatani, jaddani, jaddatani. Kalau jamak ajdad. Okey? Kalau jamak bagi jaddatun, jaddad. Biasanya kita kata datuk nenek moyang lah, ajdad ni. Tarikh al-ajdad. Walakin ma daurul ilm, ma daurul qalam. Al-qalamu huwa adatul ilmi fihi naktubul kutub. Innahu adatun azimah. Jadi datang perkataan adatun di sini dengan makna apa? Wasilatun. Okey, alatun. Perkataan adat. Okey, kita kena tahu mufradnya macam mana. Dah. Mufrad dan jamak. Dia disebut adatun. Memang adatun dieja alif bertanda hamzah. Lepas tu ada dal, ada alif. Jadi kalau musanna dua tools, dua alat. Adatan. Okey. Adatun, adatan. Nampak macam pelik sikit. Okey. Bila jamak, jamak disebutnya adawat. Okey, adatun. Tambah saja alif nun di hujung, adatani, adawat. Jadi adawat ni, guana gitu, tiba-tiba muncul waw. Jadi dalam bidang ilmu sharaf mereka bincang. Alif ketika mufrad ini, ahli bahasa kata asalnya ialah waw. Maka dikembalikan balik ketika jamak. Okey, macamlah samaun. Satu lapisan langit. Samaun.
Kalau 2 lapisan langit, nak langit pertama, langit kedua, ada 2 lapisan lah. Jadi di musannahnya samawani. Bagi perkataan sama, ketika musanna dah siap ditukar kepada asal. Kalau jamaknya samawat. Okey. Jadi perkataan sama, jika mufrad hamzah. Jika musanna tiba-tiba muncul waw. Okey, ditukar kepada bentuk asalnya. Jika jamak memang waw juga. Cuma masa jamak ni menjadi sedikit khilaf di kalangan ahli-ahli bahasa. Cara tulis samawat, ada yang tulis mengikut sebutan. Jadi alif adalah, ada yang tulis tanpa alif lepas mim. Tapi mim tetap dibaca panjang. Samawat. Tak ada alif. Walaupun mereka tak tulis tanda macam ni, tapi tetap mereka baca panjang. Okey. Dalam Quran pula pelik lagi tak? Baca bagi atas satu ni dulu. Ni style Quran. Jadi resam Quran dia lain sikit. Okey. Baik. Ya saya. Saya nak tanya boleh? Boleh. Kiranya sama tu muzakkar ke muannas? Sebab Ustaz kan tulis samawan tu. Okey. Lepas tu jamak ni samawat. Itulah saya pun tak tahulah muzakkar muannas. Farisha. Saya tanya balik, muzakkar ke muannas? Sama ada. Kalau samawat memang muannas lah kan? Kalau al-ard ialah muannas. Kalau al-ard ialah muannas. Kalau sama tak tahulah Ustaz. Tak tahu pula dah. Okey. Jadi kita dah bincang dulu, kita kata ada kataan yang menjadi muannas dengan sebab ta marbutah. Sayyaratun. Makna apa sayyaratun? Kereta. Kataan ni mufrad, musanna jamak. Oh, ni mufrad. Jika mufrad, untuk menentukan jantina, jika mufrad, kita akan tengok di hujung. Kalau ada ta marbutah, maka ta marbutah ini ialah alamatu ta'nits. Jadi ta itu namanya ta'ut ta'nits al-marbutah. Ini alamatun min alamatit ta'nits. Jadi ta ini salah satu tanda muannas. Kata ni dihukum muannas. Okey. Jadi kalau kita tengok kataan lain pula. Husna, kita kata al-asma'ul husna. Al-husna ni dia muzakkar ke muannas. Kataan al-husna ni semasa dia mufrad. Okey, di hujungnya ada apa ni? Ada alif maksurah. Alif ini nama lengkapnya alifut ta'nits al-maksurah. Jadi alifut ta'nits al-maksurah ini menjadikan kataan ini dihukumnya muannas. Jadi ada 2 simbol dah. Apa dia? Ta marbutah dengan alifut ta'nits al-maksurah. Okey. Safra. Okey, jadi perkataan ni muzakkar ke muannas? Muannas. Sebab apa muannas? Buktinya dalam Quran. Quran sebut baqaratun, seekor lembu betina. Safra'u, yang kuning warna dia. Kataan baqaratun muannas, safra sifatnya mesti muannas. Jadi kalau kita kata muannas, sebab apa muannas? Sebab adanya alif. Ini alif ni. Alif namanya apa? Alif at-ta'nits al-mamdudah. Okay, alif ini bukan hamzah, alif. Namanya alifut ta'nits al-mamdudah. Alif ini dia mesti diikuti dengan hamzah.
Tak boleh datang begini saja, salah. Tidak dinamakan alifut ta'nits, al-maksud alifut ta'nits mereka didatang sekali dengan hamzah. Okey, jadi alif ini dinamakan apa? Alifut ta'nits al-mamdudah. Jadi dia ni alamatun min alamati at-ta'nits. Baik. Jadi kalau kita nak cari kataan safra dalam kamus. Nak cari perkataan safra dalam kamus. Nak cari macam mana? Kamus yang tradisional. Maksud saya kamus lama. Macam Marbawi, macam Muhammad Yunus, macam kamus Al-Mu'jam Al-Asasi, Al-Mu'jam Al-Wasit. Kalau kamus Al-Farid, dia tidak mengikut group word. Jadi kita akan cari kata dasarnya. Apa dia? Sad, fa, ra. Jadi kataan safra ini, kataan safra ini, alif at-ta'nits al-mamdudah yang ini ialah huruf tambahan. Ialah huruf tambahan. Kalau saya buang alif, saya buang hamzah, kita mencari dalam kamus sad, fa, ra. Lepas itu kita akan dapati asfar warna kuning untuk muzakkar, safra warna kuning untuk muannas. Jadi alif dan hamzah itu yang di belakang ini ialah dua huruf tambahan, bukan huruf asal. Jadi nak bezakan dia dengan sama, samaun, sin, mim, alif, hamzah. Hamzah ini ialah huruf asal, bukan huruf tambahan. Okey. Hamzah ini huruf asal. Yang ini hamzah ini huruf tambahan. Begitu. Jadi kalau kita tengok dalam kamus, dalam buku sharah, kataan samaun memang muannas. Tapi muannasnya bukan dengan sebab alif. Okey. Bukan dengan sebab alif. Okey. Muannasnya disebabkan oleh tradisi. Sekian lama diguna oleh orang Arab dalam tradisi bahasa mereka. Dari zaman Abu Jahal lagi sampailah zaman kita tak disahkan oleh Al-Quran tadi. Jadi kalau entum buang alif, buang hamzah, kalau kita kata dua-dua ni huruf tambahan, okey, cari dalam kamus mim. Kamus Arab paling kurang mesti ada 3 huruf. Okey, kamus Arab mesti ada 3 huruf. Kalau 2 huruf, pening. Ini sebab melanggar kaedah carian dalam kamus. Kalau kitabun, saya macam mana? Cari kaf, ta, ba. Maka dapatlah kitabun. Kitabatun, cari macam mana? Kaf, ta, ba. Alif dengan ta marbuta tu huruf tambahan. Jadi kalau kita buang alif, buang hamzah, cari mim, tak jumpa. Mesti ada 3 huruf. Jadi kataan sama, dia bahasa mudahnya, dia ni muannas majazi. Dia zahirnya tidak ada pun ta marbutah, tidak ada pun alif maksurah, tidak ada pun alif mamdudah di ujung. Kalau nak kata alif mamdudah, mesti di sini. Sebab ini huruf asal. Kalau macam ni, tulisan ni, barulah kita kata sama'u, contoh. Barulah ini dihukum muannas. Sebab apa? Sebab ini huruf tambahan. Okey. Boleh ya? Jadi kalau kita buang alif hamzah ini huruf asal. Kalau kita buang yang ni, memang tak ada pun. Yang kita buang yang ni, tak jumpa cari. Okey? Begitu. Jadi perkataan sama'un
Dia ada geng-geng dia. Nah, apa dia? Contohnya ardun. Ada pun simbol tamarbutah, alif maksurah, alif mamdudah. Dia hukumnya muannas. Syamsun. Nah. Lagi apa? Narun. Okey. Lagi nafsun. Dan banyak lagi lah ini yang biasa disebut dalam Quran. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Quran sebut. Ya, takutilah kamu akan neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Narum muqsadah, api yang menjulang naik. Narun muqsadatun. Jadi tak ada sebut narun muqsadun. Dalam surah Al-Kahfi, fi ainin hami'ah. Ainin ni muzakkar muannas juga. Dan ada tak simbol tamarbutah di hujung? Tak ada. Alif maksurah tak ada. Alif mamdudah sini tak ada juga. Ini muannas sebab apa? Sebab pasangan. Kita ada anggota kan. Mata ada dua mata. Maka bila yang berpasangan, dia hukumnya muannas. Maka Quran sebut fi ainin hami'atin. Dalam surah Al-Kahfi tu. Zulkarnain dia berjalan sampailah dia sampai satu tempat dinampak terbenamnya matahari di satu kawasan yang sangat panas. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya hal ta'rifu anna al-kitaba wi'a'un mamlu'un bil ilmi. Kata, adakah awak tahu tak bahawa buku itu, kitab itu dianggap sebagai wi'a'un, satu bekas. Mamlu'un, yang dipenuhi. Bil ilmi, dengan ilmu. Okey. Jadi, perkataan wi'a'un pun sama juga lain. Wi'a'un, kalau orang tanya kita, wi'a'un ni muzakkar ke muannas ni? Kisnya tak. Tengok muzakkar ke muannas ni. Jadi kalau perkataan ni tidak ada ta marbutah di hujung, tidak ada alif maksurah, tidak ada alif mamdudah. Dan hitung buang alif ni, kalau buang, memang kita buang sekali dengan hamzah. Betul. Jadi bila cari dalam kamus, waw dengan ain. Tak ada. Tak boleh sebab dua. Jadi wi'a'un ini, hamzah itu asal. Cuma kata wi'a'un ini, dia tidak terlibat dengan muannas. Okay. Jadi, makna apa wi'a? Satu bekas. Jika mufrad, di ujung ada ta marbutah. Ada. Maka dia hukum yang muzakkar. Pada sebut wi'a'un mamlu'un, bekas yang penuh dengan ilmu. Begitu. Okey. Na'am, lidzalika qila khairu jalisin fi zamani kitabun. Jadi oleh sebab itu, lidzalika maksudnya apa? Oleh yang demikian. Dikatakan. Khairu jalisin, ma makna jalis? Khairu sadiqin. Jalis maknanya sadiq. Khairu sahibin. Sebaik-baik sahabat, teman, kawan. Okey, fi zamani kitabun. Ayat ini sesuai pada zaman dulu lah. Zaman sekarang apa dia? Khairu jalisin fil baiti handphone. Okey, ini zaman dulu memang orang selalu pegang kitab. Kataan jalis ni, kalau kita buka dalam kamus, kita akan cari huruf asalnya jim lam sin. Okey. Jim lam sin. Berapa huruf ni? 3 huruf. Jalasa mudhari, yajlisu. Jadi kalau kita sebut jalisun, makna apa jalisun? Orang yang duduk. Apa makna duduk? Duduk, kita faham, nampak orang duduk tu macam mana kan? Duduk bersila ke, duduk tawarruk ke, duduk iftirash ke, duduk cangkung ke, duduk. Jadi kita faham. Lepas itu bila kita baca dalam tafsir-tafsir gerakan Wahabi di Arab Saudi, dia kata Allah jalisun.
Dia kata alal arsy. Itu satu kenyataan yang sesat. Dia kata Allah jalisun. Allah duduk. Tak boleh. Itu satu tafsir yang sesat. Dan mutaakhir ini telah menular di Malaysia. Satu yayasan taklim di Damansara. Okay? Satu yayasan taklim itu taik dalam Google, yayasan taklim. Yayasan taklim ni dipelopori oleh geng-geng Wahabi, Salafi. Mereka kata ada satu ustaz tu, ustaz saya pengurusi biasanya. Dia kata apa? Dia kata sekiranya ada di kalangan pihak sana, maksudnya dituduh kepada ahli sunnah wal jamaah yang mengikut mazhab al-Maturidi al-Asy'ariyah. Itu dalam fiqh kita ada 4 mazhab, paling kurang 4 mazhab. Okey, mazhab fiqh. Kita kena tahu ya, mazhab fiqh kita ada 4 mazhab. Kita kena terikat dengan mazhab. Tak boleh kita rasa hebat, kita rasa aku pandai. Tak nak ikut mazhab. Itu tak betul. Mesti kita bermazhab. Okey. Jadi dalam mazhab pun kita sebenarnya taklah terikat sepenuhnya 100%. Ada kalanya dalam mazhab kita sendiri pun meraihkan pandangan mazhab yang lain. Itu dalam suasana ikat dan longgar. Tapi kita mesti duduk dalam mazhab. Yang kedua, mazhab akidah kita ini, kita mengikut Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Disebutnya Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Itu kena pegang sungguh yang ni. Supaya jangan pengaruh dengan golongan-golongan Wahabi Salafi. Okey, jadi kita mesti berpegang kepada mazhab Al-Asy'ariyah, Al-Asy'ari adapun Al-Maturidi dalam soal akidah. Okey. Baik. Jadi golongan ustaz yang di yayasan taklim saya sebut ni sebagai peringatan. Sebab yang kena-kena ni, yang ikut-ikut ni sebab orang baru yang tak faham. Dia kata apa? Sekiranya orang yang mengikut mazhab Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidi tidak bersetuju dengan makna Allah duduk di atas arasy, maka dia telah pun kafir. Dia kata kafir apa? Kafir al-kufrul akbar. Kafir keluar daripada Islam. Kufur. Itu yang berlaku di Arab Saudi zaman dulu yang dipelopori oleh Abdul Wahab. Yang dipelopori oleh Syekh Abdul Wahab. Dia membunuh ramai orang Islam yang tidak ikut pandangan. Bila ditanya macam ni, tak ikut, dengan dia pun bunuh. Itu kejam yang berlaku. Kezaliman yang berlaku. Jadi, kes ini telah pun menular di Malaysia. Itu pandangan yang sangat keras. Dia kata, sesiapa yang tidak setuju Allah itu duduk di atas arasy, maka dia kafir. Dalam soal akidah, kita kena jelas bahawa, Tuhan sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah ni tak sama dengan makhluk sedikit pun. Kalau makhluk kita kena ada tempat, ada masa. Allah tidak terikat dengan masa dan tidak terikat dengan tempat. Sebab Allah yang cipta masa dan tempat. Kita yang baru lahir, masa kita lahir daripada perut mak kita tu, bila lahir? Pukul 2 pagi. Masa. Permulaan kita dah menjenguk dunia tu, pukul 2 pagi. Kita melalui masa. Dalam perut melalui dah. Dalam 9 bulan lebih. Okay. Melalui masa. Yang kedua, kita lahir itu, tempat di mana? Kita bertempat. Di hospital lahir, di rumahnya, dan sebagainya. Di klinik. Jadi, kita melalui masa dan tempat. Jadi Allah tidak bertempat dan tidak duduk dalam masa. Sebab Tuhan yang cipta masa. Begitu. Jadi
orang-orang di Arab Saudi ni, dia kata apa? Dia kata Allah memang duduk atas kursi, atas apa? Atas arasy. Siapa yang menafikan, maka dia menafikan ayat Quran, maka dia kafir. Mudah sungguh. Jadi kita kena hati-hati ustaz-ustaz macam ni telah menimbulkan satu jalur fahaman akidah yang sesat. Jadi kalaulah kita kata Tuhan tu duduk atas arasy, bermakna dia bertempat. Dia sama dengan makhluk. Sedangkan Allah itu sangat hebat, sangat besar. Tak sepatutnya kita kata begitu. Jadi kalau itu dengar ustaz-ustaz begitu, kena hati-hati. Okey. Baik. Jadi yang itu nak tahu yang maklumat yang betul, bukalah channel TV Al-Azhar. Cuma dalam bahasa Arab. TV Al-Azhar. Tak apa, yang itu buka channel TV Al-Azhar dalam Facebook ada, follow dia. Hebat, tokoh-tokoh sana sangat hebat. Bahkan kalau di Arab Saudi, mereka sangat menentang Maulidur Rasul. Haram, bid'ah, sebagainya, kufur. Ada ulama mereka kata kufur. Kalau makan makanan di majlis itu, makan lebih teruk daripada babi lagi. Mereka kata. Ini jalur yang keras. Jadi, ulama-ulama Azhar kata tidak, harus. Bahkan digalakkan kerana kita mengadakan program, dia boleh memperingati jasa Nabi SAW dan sebagainya. Jadi bila tak buat begitu, generasi muda tidak akan rasa cinta pada Nabi. Pada sembahyang, gitulah. Jadi bila ada program, boleh ceritalah sedikit sebanyak. Walaupun tak banyak pun, memberi kesan kepada jiwa anak-anak muda. Jadi, mengikut ulama Azhar kata apa? Harus. Bahkan digalakkan. Saudi kata haram, bid'ah, sesat. Dia kata. Itu dua jalur yang berbeza. Okey? Itu kena hati-hatilah. Baik, jadi wahal talabul ilmi fardun 'ala ar-rijali faqat? Dia kata apa? Adakah menuntut ilmu itu fardu, kewajipan ke atas orang lelaki sahaja? Jadi saya nak pesan kepada sahabat-sahabat mana-mana yang nak belajar, jangan belajar di Arab Saudi. Jangan belajar di universiti mana-mana tempat di Arab Saudi. Dia akan balik rosak akidah. Okay. Jadi kalau zaman dulu lain. Zaman dulu lain. Allah ni dah teruk lah. Balik daripada Universiti Al-Madinah, dia keluar akidah rosak. Gitu. Itu masalah. Pergilah belajar di Jordan, di Al-Azhar, belajarlah di Yaman. Yaman lah ni tak boleh dah sebab berperang. Kalau di Syam, di Syria itu, bumi para anbiya, Allah Ta'ala, Nabi sebut, Nabi memberkati dua bumi, iaitu bumi Syam dengan bumi Yaman. Jadi, kenalah pergi. Jadi, Mesir pula ni adalah ibu segala ilmu. Allah muliakan Mesir. Sebab apa? Mesir dulu, dia bukan negara Arab. Dia negara bukan Arab, tapi disebabkan Islam berkembang di Mesir, Amr bin Al-As menjadi menteri besar, ada gubernur yang pertama di Mesir. Dia memberi sumbangan yang sangat besar dalam pengembangan Islam, sehinggalah pengaruh Islam di Mesir menjadikan bahasa rasmi Mesir bahasa Arab. Siapa Allah ni? Hebat. Baik, berikutnya la wa qaulur rasul talabul ilmi faridatun ala kulli muslim rawahu Ibnu Majah al-maqsudu bil muslim al-dzakaru wal untha. Jadi tidak, iaitu kataan Nabi, untuk ilmu itu wajib ke atas setiap muslim itu, kata muslim itu al-dzakaru wal untha, lelaki dan juga perempuan. Dalam Al-Quran digunakan al-dzakaru. Dalam bahasa Arab biasa al-mudzakkar. Dalam Quran disebut al-untha. Dalam kitab biasa disebut al-muannas. Dan itu tengok dalam bab harta pusaka, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kataan zakar dengan thayain. Wa'lam ya akhi anna al-ilma yashmalu ulum ad-din wa dunya. Tahuilah bahawa ilmu itu merangkumi, meliputi. Syamala yashmal. Meliputi ilmu dunia, agama dan juga dunia.
Okey, alhamdulillah. Jadi ayat-ayat predikat ini sangat mudah ya. Okey, cuma ada satu rawahu Ibnu Majah. Okey, cuba perhatikan rawahu. Kata rawa ini maksudnya apa? Telah meriwayat. Hu itu akan telah meriwayat akan dia oleh siapa? Ibnu Majah. Kalau kita baca, kita akan tengok dalam ayat ada ayat. Jadi kita baca tadi la wa qalu rasul. Sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin rawahu Ibnu Majah. Nampak macam panjang yang minta satu ayat aja. La itu dah satu ayat walaupun sepatah nuktah. Wa qaulur rasul talabul ilmi. Talabul ilmi itu pun dah mubtada. Ayat baru. Faridatun khabar. Talabu tu mubtada ya. Mubtada ni isim, bukan fi'il. Sebab itu bila kita tengok talabu itu dibacanya talabu. Kita terjemah menuntut. Kataan menuntut itu dengar tu macam fi'il dah. Betul. Dengar tu macam fi'il. Tapi posisinya di sini mubtada. Mubtada mesti isim. Jadi masa kita nak terjemah ayat, kadang-kadang bunyi macam fi'il. Okay, talabah. Apa makna talabah? Telah menuntut. Antara maknanya telah belajar. Antara maknanya telah minta. Banyak makna. Sebab tu dalam bahasa-bahasa lama penuntut disebut. Okay. Talabah yaqlubu. Jadi fi'il apa ni? Fi'il mudhari' dah. Fi'il amar mudah utlub. Dalam kamu tak ada. Dia boleh bentuk sendiri. Talaba yaqlubu. Okey, amar utlub. Masdar dalam kamus patah yang ketiga biasanya masdar. Dia buat apa? Talaban. Masdar biasanya dalam kamus dia buat apa? Bertanwin di hujung. Talaban. Jadi ini masdar. Baca talaban, ba ini baca atas dua mesti ada alif. Kalau kita baca dengan baris depan, dia baca apa? Talabun. Kalau baca baris bawah, talabin. Atas dua saja ada alif. Okey. Jadi kalaulah kita boleh bertanwin, kita baca dengan tanwin di hujung. Kalau kita buang tanwin, boleh baca alif lam. At-talabu. Okey. At-talaba, at-talabu, at-talabi. Tak ada masalah. Isim boleh masuk alif lam. Yang boleh buang alif lam. Bila ada alif lam, hujungnya baca baris satu. Tak ada alif lam, baca dua. Okey, ini apa ni? Isim. Jadi ba ni boleh tak baca baris depan? Boleh. Ikut keadaan. Jadi di sini talabu. Sebab apa baca talabu? Mubtada. Hukumnya marfu'. Dah sebab apa baca talabu? Baris satu. Sebab di sini talabu ini mubtada merakkab mudhaf. Mudhaf tak boleh bertanwin. Mudhaf huruf akhirnya tak boleh baca tanwin. Al-ilmi itu i'rabnya apa? Mudhafun ilaih. Okey. Jadi bila mudhaf ilaih dah ada alif lam, maka mim itu baca baris satu lah. Talabul ilmi. Menuntut ilmu itu faridatun, satu kewajipan. Begitu. Jadi faridatun itu kalau kita nuktah di situ ayat lengkap. Sampai apa yang kita nak sampaikan. Okey. Maksudnya sampai dah menuntut ilmu wajib. Paling kurang begitu. Okey, ala kulli muslimin, ke atas setiap orang Islam. Jadi kata muslim di sini menjadi khilaf. Jadi bagi orang yang mengikut jalur mazhab al-Hanafi, mazhab Hanafi yang keras. Bagi orang yang ikut dulu kerajaan Entung lahir bila? Farisyah lahir bila? 2003. Allah, 2003.
Saya start mengajar tahun 2000. Yang tu dah lahir lagi tau. Saya start mengajar Jun 2000. Jadi tahun 2000 berapa tak tahu berlaku perang besar di mana di Afghanistan. Pada ketika itu kerajaan Afghanistan yang dikuasai oleh mujahidin jatuh. Sebab diserang diserang oleh tahun 2000 diserang oleh tentera Taliban. Taliban boleh bertahan perintah selama 4 tahun. Lepas tu jatuh. Sebab apa jatuh? Sebab dia membawa satu aliran mazhab Hanafi yang sangat keras. Apa dia? Dia kata yang boleh belajar cuma orang lelaki saja. Dia tafsir hadis ini, Muslim ini untuk orang lelaki saja. Jadi dia jatuh. Jatuh dan tahun ini dia kembali balik menjadi kerajaan. Tahun 2021. Sekitar dalam 20 tahun. Sekitar hampir 20 tahun mereka hilang. Tiba-tiba muncul balik dengan wajah yang baru. Dia bawa mazhab Hanafi juga dalam pemerintahan ni, dalam urusan agama ni. Tapi mazhab Hanafi yang lebih lembut. Jadi, dia benar orang puan belajar. Tak ada masalah. Tapi tutup aurat. Gitu. Kataan Muslim, bila orang yang keras, mereka kata apa? Muzakkar saja. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Amanu itu maksudnya orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Tapi bentuknya hanya diguna apa? Muzakkar. Kalau Al-Quran itu dibuat lelaki dan perempuan berasingan, saya rasa menjadi 1000 muka surat Quran. Lagilah orang tak baca. Jadi lafaz lelaki mengandungi makna perempuan. Gitu. Okey, satu lagi perkara rawa. Rawa ni memang tulisannya begini. Rawa. Okey. Ya itu memang dia tak ada titik. Memang tak ada titik. Jadi dia mati dan sebelumnya bagi atas. Rawa. Okey, mudhari'nya disebut ya rubi. Begitu. Rawa ya rubi. Baik. Jadi kadang-kadang kita yang belajar bahasa Arab ni kita pening kadang-kadang. Ustaz, peliklah. Kalau jumpa dengan kamu dia guna alif maksurah. Kadang-kadang jumpa rawa macam ni. Tapi di hujung hadis ni dijumpa alif pula. Kita pun pening. Jadi kalau alif maksurah ini bersambung dengan dhamir. Ini dhamir. Tak kira lah dhamir apa. Hu ke ha ke ku ke ada masalah. Dia akan jadi alif juga. Rawahu Ibnu Majah. Dalam riwayat dia akan ada di situ oleh Ibnu ni fa'il. Merangkap mudhaf. Majah mudhafun ilaih. Rawanya apa dia? Fi'lun madhi. Hu ni maf'ulun bih. Ini fa'il. Okey, maf'ulun bih dalam bentuk dhamir dia akan datang awal. Okey. Jadi ini merangkap mudhaf, ini mudhafun ilaih. Okey, jadi kalau alif maksurah bersama dengan dhamir mesti jadi alif jantan. Ini alif kondang jadi alif jantan. Okey, baik. Ada cara dia. Cuma pelik sikit dalam Al-Quranul Karim. Okey. Dalam Al-Quranul Karim tu resam tertentu. Nama resam Usmani. Dia pelik sikit. Jadi kalau dia campur dengan dhamir pun dia tak tulis dalam bentuk alif jantan. Contohnya hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka.
Patutnya boleh macam ni lah. Ata ni, kalau dalam kamus, ata. Okey. Hal ataka hadithul ghashiyah. Contoh kan? Tapi, dalam kamus begini. Tulisan biasa, ataka begini. Dalam Quran, dia buat ata nanti. Itu. Ini khusus untuk resam Quran. Okey? Jadi resam Quran pelik sikit. Jadi kita kena hati-hati lah ya. Bagi entom yang ikuti kursus sijil ni, di DQ, dia ada satu ujian tahriri. Tahriri itu dibagi ayat supaya kita tulis dalam resam Quran macam mana. Di sana mungkin hari tak ada. Jadi kena pandai lah ya. Okey, baik. Berikutnya, cuba latihan sekolah tu yang kita buat sendiri lah. Muka surat 49. Okey, sebelum saya pergi ni, ada soalan lain? Ada Ustaz. Okey. Kan muka surat 47 tu yang dekat Ali cakap tu, yang baris kedua tu. Kan dia kata wasailuhu kathirah kan. Lepas tu minha al-qira'atu wal-qalamu. Wasailu dhamirhu tu dia rujuk kepada apa? Sebab soalan ni ma wasailul ilmi tak? Soalan ni Muhammad tanya ma wasailul ilmi. Muka surat 47 yang dekat dialog tu. Betul. Okey. Jadi si Ali tu dijawab berdasarkan soalan si Muhammad lah. Muhammad tanya ma wasailul ilmi kan? Jadi wasailuhu yakni wasailul ilmi. Maksudnya gitulah. Okey. Faham. Okey. Ada soalan lain? Izzah, Farihat, senyap je. Okey, Ustaz. Ada soalan? Sajidah, tidur dah. Tak. Nurul Huda. Kamar tidur. Tak ada soalan, Ustaz. Tak ada, alhamdulillah. Okey, baik. Cuba kita pergi kepada latihan muka surat 49 ya. Ini mudah. Okey, perkataan yang mula-mula tu wasailu. Biasa cari yang mana ni makna tak? Makna ada pun dalam kamus. Kamu pula dah. Dalam periksa dia tak tanya makna, dia guna istilah muradif. Yang seerti sinonim. Okey. Itu hati muradifah. Berikan perkataan seerti. Okey, biasa begitu. Kalau perkataan berlawanan, hati aksa. Okey. Sebagian buku dia guna apa? Bidda. Sama je lah. Baik, jadi wasail apa dia? Adawat. Betul. Wasail dah macam tadi cara. Banyak cara, banyak alat, banyak perkakas. Adawatun maksudnya alat perkakas. Baik. Wi'aun bekas. Okey, inaun. Wi'aun, inaun. Okey, bekas juga. Okey, jalisun, sadiqun. Jadi perkataan ni itu kena tahulah. Okey, yashmalu, yahtawi. Jadi perkataan yahtawi ni kebiasaannya dia datang dengan package harfu jar. Dia bukan yahtawi saja. Biasanya yahtawi ala. Dia itu tambahlah sebelah dia. Yahtawi ala. Okey. Dalam bahasa Inggeris ada juga verbs yang perlu kepada tambahan. Contohnya consist of. Ini verb ni. My family consists of 7 persons. Contoh. Jadi ada of tambahan dia. Concern.
mengambil berat. Bahasa Inggeris. Islam concerns on. Ada kan? Tambahan ni. Please look at. Nah, look. Apa dia? At. Ada sebahagian verb dia perlu ada tambahan belakang. Okay. Search for. Mesti ada gitu. Bahasa Inggeris. Baik. Ya saya. Yang yashmalu tu dia punya multi dia apa? Yashmalu tu. Okey. Jadi baik. Madhi dia kita boleh baca syamala yashmulu. Satu. Kita boleh baca syamila yashmalu. Jadi kalau dalam buku kita baca macam mana ya? Baca yashmalu tak? Okey, jadi yang lebih tepatnya ialah syamila yashmalu. Yang paling tepatlah. Ada satu lagi pandangan disebutnya syamala yashmulu. Makna sama je. Syamala yashmulu, buku kita baca yashma tak? Jadi kalau baca yashma, baca syamila yashmalu. Okey. Baik. Jadi kalau saya silap tadi, tolong betulkan syamila yashmalu. Kalau itu baca yashamala yashmulu. Arab dia kadang-kadang dia ada wazan berbeza. Makna sama. Berikutnya azimatun kabiratun. Kataan azimatun ni kadang-kadang kita kata agung, besar, hebat. Kadang-kadang dia azim. Azim. Hebat dia. Kadang-kadang kita boleh guna perkataan jalil. Jalilun. Ini dengan makna agung, hebat, besar. Okey, jadi besar ini bukanlah besar yang berjisim. Okey. Jadi satu lagi pandangan golongan Wahabi ni, saya pun pening. Dia pening dah pokok ni. Dia kata kalaulah makhluk tu hidup, bila sebut hidup, berjisim. Dia kata. Yang pening ni memang pening Wahabi ni. Dia kata kalau makhluk tu bila sebut hidup, berjisim lah. Orang hidup, berjisim. Binatang hidup, berjisim. Dia kata kalau Tuhan tu hidup, berjisim lah. Itu geng Wahabi yang bengong ni. Tapi Wahabi ni dia ada jalur yang sederhana, jalur yang keras. Kalau geng-geng Wahabi yang kata Tuhan berjisim, itu memang rosak akidah. Sebab sudah pun menyamakan makhluk. Okey, itu bahaya ya. Dalam YouTube ada seorang ustaz tu. Gerang sungguh ya. Orang macam ni kadang-kadang kena dipanggil lah. Kalau dia ni masalah melibatkan akidah, kena betul akidah dia. Sebab apa? Sebab dia menjadi pensyarah di opsi. Jadi bila dia menjadi pensyarah di opsi, peninglah orang. Kalau dia buat soalan, sila terangkan makna ayat summa stawa ila sama, summa stawa ala al-arsh. Jadi bila orang kata tafsiran sekian, dia pun tak terima. Markah pun dah ada. Nak pakai markah dia jalisun alal kursi, contoh kan. Itu bahaya lah. Kosok pula. Nanti saya jadi menteri dulu saya pecat dia. Malah dah ngajar Arab ni. Lama dah ngajar ni. Mungkin pilihan raya akan datang saya jadi menteri pula tanding parlimen. Sebab birah saya parlimen. Ahli parlimen. Okey, baik. Berikutnya at-tadrib ats-tsani istakhrij min al-hiwar aks al-kalimat al-atiyah, lawan aksa. Okey. Jadi irtafa'a, makna apa irtafa'a? Telah tinggi kedudukan. Irtafa'a telah naik, telah tinggi kedudukan. Baik. Lagi kalau
Kalau kita kata irtafa'a telah naik ataupun telah tinggi, kalau telah turun kata apa? Nazala. Nazalah. Telah turun. Okey. Jadi dalam sebuah hadis Nabi, Nabi kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bila selepas berlalunya 2/3 malam dalam hari kursi. Lalu Allah kata, mana hamba-hambaku yang bertaubat, aku terima taubatnya. Nah, mana-mana hamba-ku yang minta ampun, aku ampun dosa dia dan sebagainya. Jadi, geng-geng Wahabi Salafi ni kata, ya, sebab Allah turun ke langit dunia, Allah turun. Dia kata, kita wajib beriman. Kalau bagi orang yang mentakwil, tak beriman, Allah turun, kafir. Bahaya sungguh geng-geng ni. Cuba yang kau tengok dunia ni kan. Ibaratnya ada satu video yang diambil. Saya pun tak tahulah bersama mana dunia ni. Okey, ini bumi ya. Kecil lagi barangkali. Ini bumi. Lepas tu bumi, lepas tu tahu kecil lagi lah ni planet lain. Okey. Jadi ini matahari. Matahari. Ini bumi contoh. Ini planet lain. Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan turun ke bumi. Bumi sini. Dia punya alam semesta ni bukan setakat sini yang besar lagi. Bahkan dalam Quran kata, ada lagi bintang yang lebih besar daripada matahari. Quran sebut Zamharira. Saya mengesahkan bahawa ada lagi yang lebih besar lagi daripada matahari. Kalau matahari ini besar dah besar dari matahari ini, ada lagi bintang besar lain. Yang matahari ini dengan orbit ini tak mengelilingi tempat lain. Jadi tak munasabah pada akal kita. Tuhan ni dia jadi Tuhan yang paling besar. Kalau dia kata Tuhan tu berjising, kalau dia kata Tuhan tu berjising besar, tiba-tiba Tuhan nak masuk alam dunia, dia kecil gitu. Kalau organ dia jadi beri, jadi masuk dalam langit dunia. Tengok sungguh. Tak terfikir pada akal kita. Begitu. Jadi mengikut aliran yang benar, iaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidi, bukan bermakna Allah itu turun. Rahmat Allah yang turun. Rahmat Allah yang turun. Okey. Jadi ucapan dalam hadis kursi itu Allah sampaikan pada pandangan yang lain. Allah sampaikan kepada malaikat. Malaikat sebagai penyampai. Gitu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, rahmat Allah turun. Melihat rahmat Allah turun kepada orang-orang yang memanfaatkan malamnya. Gitu. Jadi Wahabi kata siapa yang tak beriman dengan hadis kursi itu, rankingnya kedua lepas Quran, kafir. Iaitu jalur Wahabi yang sangat keras. Itu sangat bahaya. Kalau saya kata Wahabi ni bukan main-main sekarang. Memang ada sungguh. Bahkan kalau kita ikuti TV Al-Azhar, memang mereka, ulama-ulama Azhar ni mereka sangat giat sekarang memerangi gerakan Wahabi. Terutamanya begitu juga dengan ulama-ulama yang berada di Damsyik, di Syria, yang masih berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka berpegang sungguh kepada Sunnah dan mereka menyerang Wahabi. Okey, berikutnya kataan irtafa'an nazala akhirun. Ya, saya. Kalau yang tadi yang pertama tu kan buat dia punya lawan dia in khafadha tu ke? Okey, boleh juga tapi dia tak ada dalam teks kan? Tak ada tapi tapi bolehlah saya terima, tak ada masalah. Tapi kalau ada, kalau macam tu hebatlah dapat kataan lain di luar teks. Okey, boleh. Baik. Berikutnya akhirun awwalun. Akhirun awwalun.
Jadi kalau perkataan awal, akhir ni kita kerap guna dalam bulan. Contohnya Rabi'. Rabi' al-awwal. Nabi lahir bulan, dikatanya bulan Rabiul Awal. Tarikh Nabi lahir ni khilaf. Sebab apa khilaf? Sebab kalender Islam pun dibuat pada zaman Umar. Nasib baiklah kita ni orang Islam ni ada hari Jumaat. Bila hari Jumaat ada, kita tahulah hari sebelum dan hari selepas. Maka boleh hitunglah hari apa. Hari ni semalam Jumaat, maksudnya semalam hari Khamis. Besok hari apa? Hari Sabtu. Lepas tu hitung lagi, hitung sampai Jumaat pula. Nasib baik ada hari Jumaat, maka boleh kita hitung hari pada zaman dulu. Kalau hari Jumaat dah ada, sembahyang Jumaat dah ada, barangkali orang pun, hari ni hari dia. Sebab apa? Sebab tidak berhimpun. Okey, baik. Kalau dulu tak apalah sembahyang semua. Kalau sekarang, kalau ada Jumaat, maka tak ada lah kenal masjid ni. Yang tahu tak, masyarakat kita sekarang, yang sembahyang jemaah ni, tak sampai tu sah pun. Ada pun 1,5 saja. Masjid kapasiti, masjid di Amaniyah, Masjid Amaniyah. Kapasiti ni, masjid yang besar itu boleh muat dalam 2,000 orang. Kita borong 1,000 lah senang. 1,000 orang. Jadi awal, sah yang pertama ni, kalau kita semayang, fardu, satu sah. Isyak, sah yang kedua. Gitu. Okey. Kosong. Kalau sekarang ni mungkinlah, bila sebab renggang-renggang ada jarak kan, mungkin dapat 2 sah. Baik. Ini semasa semayang fardu biasa. Kalau subuh, mungkin tinggal sesah je. Mungkin sesah je. Ni masjid besar. Kalau masjid kampung, tak tahu lah. Mungkin tinggal tu imam, tu Bilal. Tu je. 2 orang je. Kalau masjid di Sabah Sarawak tu, masjid tinggal. Orang tak pergi pun. Jadi kalaulah tak ada Jumaat, maka masjid lagi orang tak pergi. Gitu je. Jadi orang kita ni, dia di sembahyang Jumaat ni sebab apa? Nasib baiklah Tuhan wajibkan sembahyang Jumaat. Kalau tidak, tobat lagi. Pergi masjid pun bukan dengan subuh pun, main telefon lah ni. Ambil telefon katok lah balik. Main telefon. Orang tengah baca kutubuh, dia main telefon. Tak kira, orang dua-dua pun sama je. Sampai 2 hari sekali, Tok Khotib sampai jekoh apa marah. Jekoh marah. Okey, baik. Jadi perkataan Rabi' ni sebenarnya nak dibaca dengan tanwin. Rabi'un. Apa makna Rabi'? Banyak makna. Antaranya makna musim bunga. Kalau musim bunga yang pertama kan comel banyak bunga. Musim bunga yang kedua tu nak habis dah. Mungkin dah nak gugur rezeki. Jadi Nabi lahir pada bulan Rabi' al-Awwal. Rabi' ini memang bertanwin di ujung. Rabi'un al-Awwal. Kata Rabi'un itu bertanwin. Jadi kalau kita jumpa tanwin ini jumpa dengan alif lam, dalam kaedah bacaannya, dalam sebutan, dia ada nukci. Rabi'unil awal. Itu sebutan yang betul. Rabi'unil awal. Bukan Rabi'ul awal. Patutnya baca apa? Rabi'unil awal. Ada nukci. Sebab kita baca sambung. Okey, ini sifat. Sifat dia ma'rifah. Ada alif lam. Rabi' ni nama khas bagi bulan. Maka ma'rifah. Contoh yang lain Muhammad. Nabi kita. Apa gelaran dia? Muhammadun Al-Amin. Al-Amin ni sifat.
Bila Muhammad ini makrifah, nama khas bagi Nabi kita Muhammad. Dia bertanwin di hujung, bila sambung Muhammadunil Amin. Bila orang tanya kita nak baca macam mana? Dia baca seperti bacaan Muhammadunil Amin. Kita sambung. Okey, dia bergugur satu, dia letaknya nun kecil. Pada sebutan. Tulisan tak ada sebenarnya. Pada sebutan. Nun tu bagi bawah. Ini pun sama juga. Dalam sebutan tu ada nun kecil bagi bawah. Rabi'unil Awwal. Okey. Baik. Sebenarnya itulah bacaan yang tepat. Cuma menjadi viral sekian lama dah. Daripada zaman dulu lagi. Bahkan orang Arab sendiri baca begitu. Mereka baca apa? Rabi'ul Awwal. Mereka permudahkan sebutan. Sehinggalah sekarang dibacanya Rabi'ul Awwal. Jadi kalau tanya saya, sebutan yang betul macam mana? Rabi'unil Awwal. Rabi'unil Akhir. Bukan Rabi'ul Akhir, salah. Tapi disebabkan orang Arab baca, kadang-kadang kita terpaksalah. Mantaplah. Gitu kadang-kadang. Tapi kalau bila orangnya yang tepatnya macam Ustaz, Rabi'unil Awwal. Gitu. Okey, kaedahnya yang betul. Sebab itu ada kitab yang dikarang oleh orang Arab sendiri nak membetulkan kesilapan yang dibuat oleh ramai orang Arab. Ada. Baik, berikutnya syarrun, jahat, buruk. Syarrun, keburukan, kejahatan. Disebutnya khairun. Ada satu orang dulu, dia dapat anak. Sukanya dapat anak. Jadi dia kata, Ustaz, saya bagi nama anak saya ni berdasarkan kepada Quran. Jadi saya jumpa kataan tu sedap sebutnya Ustaz dalam Quran. Jadi saya pun bagi nama dia anak. Syarul Bariyah. Dalam surah Al-Bayyinah ada. Syarul Bariyah. Okey. Jadi sebutannya tu sedaplah bunyinya. Satu lagi apa dia? Khairul Bariyah. Okey, dua-dua ni ada dalam Quran kan? Kataan khairul bariyah ni maksudnya sebaik-baik makhluk yang melata di atas muka bumi Allah. Al-bariyah maksudnya makhluk yang hidup atas bumi Allah. Khairu maksudnya sebaik-baik. Khairun maksudnya kebaikan. Baik, sebaik-baik, lebih baik, paling baik. Tidak ada akhyaru, tak ada. Khair. Syarrul bariyah maksudnya apa? Seburuk-buruk. Jadi ustaz tu beritahu. Memang sedap sebut, bunyi sedap, tapi makna buruk dia. Jadi si ayah ni tak kerti bahasa Arab. Jadi dia tulis mengikut sedap bunyi ada bahaya. Jadi dia kata bunyi sedap, makna buruk. Okey, tantahi maksudnya apa? Berakhir. Habis. Tantahi. Ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Jadi kita kena tahulah pasangan madhi dulu. Intaha. Madhinya intaha, telah habis. Telah berakhir. Mudhari'nya yantahi. Okey. Intaha. Memang ya ni. Tanpa titik. Alif maksurah. Okey. Yantahi. Namanya alif maksurah bukan tanda muannas bentuk sahaja. Okey. Yantahi ni ya bertitik sebab sebelumnya bagi bawah. Jadi, lawannya apa? Bada'a lah kan? Bada'a mana apa? Telah bermula ataupun memulakan. Bada'a mudhari' yabdi'u. Kataan bada'a ni makna apa? Ada dua. Memulakan dan juga bermula. Dua-dua boleh. Okey, berikutnya yajhalu. Jim halam.
Okey, jahila yajhalu. Jahila, dia ada jahila, jahilabi, dia ada jahila sahaja, dia ada jahilabi. Mudhari' macam yajhalu. Okey, maksudnya jahil dah, tak tahu. Jadi ya'lamu. Dah, adapun ya'rifu. Berikutnya al-akhiratu. Kataan al-akhiratu di sini dengan makna apa? Makna kehidupan akhirat. Bukan yang berakhir perempuan, maksudnya kehidupan akhirat. Okey, jadi ad-dunya. Okey, sebab apa saya dah jumpa dulu? Sebab kalau al-akhiratu ni yang berakhir perempuan, kalau yang awal lelaki, al-awwalatu lah dia kata. Dah. Salah. Okey. Jadi ada yang jawab al-ula. Okey. Yang kata al-ula. Okey, saya terima, tak ada masalah. Dalam surah dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Al-ula maksudnya ad-dunya. Gitu. Okey. Jadi kalau itu ada masa boleh buat latihan berikutnya. Daripada qaf, ra, hamzah, dia akan hasilkan fi'il madhi, mudhari', amar, atau masdar. Lepas tu isim fa'il, qari'un, isim maf'ul, maqru'un, masdar qira'atun, adapun al-qira'atu. Isim fi'il amar, ikra'. Di situ naqra'u tu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kita boleh. Selain itu duduk di DQ, ada satu buku kecil yang dijadikan panduan. Dinamakan Maqari. Kalau maqra, mufrad, maqra'ani, maqari. Dia satu buku kecil satu je. Situ dia ada nombor-nombor surah, juzu, maqra. Lalu sekian ni berapa maqra, dia. Jadi untuk kena belilah RM10 saja. Okey, jadi semuanya itu dibentuk daripada qaf, ra, hamzah. Jadi kita bentuk kataan dan tengok kesesuaian makna letak pada ayat. Okey. Cuba sendiri lah. Okey, sebelah dia uktub mufrad al-kalimat al-atiyah. Ini sangat mudah. Ulum ilmun. Kutub kitab. Jaddun. Ajdad. Kan? Mufrad. Rijal. Jam mufrad rajulun. Wasain, mufradnya wasilatun. Kalau ada alif lam, masukkan alif lam. Okey. Jadi at-tadribul khamis, latihan yang kelima itu dia latihan kita meletak kataan yang sesuai. Itu cuba fikir kata apa yang sesuai tanpa melihat kepada teks. Lagi bagus. Kata apa sini yang sesuai, cuba letak. Okey. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang kita akan masuk belajar ad-dhamair al-munfasilah secara cepat, sambung ad-dhamair al-muttasilah, dan kita akan masuk pelajaran berikutnya al-Islam wal ilm. Insya-Allah pada sesi akan datang. Ini untuk hari ini cuba diduduk setakat ni. Okey. Jadi kita sambung akan datang insya-Allah. Saya belum lagi dimaklumkan oleh jabatan untuk tarikh midterm. Jadi hari ini minggu ni minggu pertama Gombak mula semester baru. Jadi minggu ni minggu kelang kabut. Jadi insya-Allah bila keadaan dah reda dah, nanti tarikh midterm akan dibincang. Tapi dah masa dah dekat lah, sebab kita dah masuk minggu yang ke-8-9 dah. Jadi insya-Allah kita akan buat midterm lah. Dan sebelum midterm kita akan ada kuis dulu. Kuis setakat yang kita belajar. Dalam kuis dah ada dah. Kamu saya nak baki-baki sikit lagi. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Ustaz. Okey, jumpa lagi insya-Allah.